Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu bersama keluarga, insya-Allah. Saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagi yang masih bercuti, selamat bercuti. Dan bagi yang dalam perjalanan nak balik daripada kampung ke rumah, semoga perjalanan anda selamat dan memandulah dengan berhati-hati. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di Puchong, Selangor. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 2009. Dialami dan diceritakan oleh seorang lelaki yang bernama Azmil. Azmil adalah seorang yang sangat gemar memancing. Memang daripada kecil lagi. Dia selalu ikut ayah dia dan juga atuk dia. Maknanya benda ni memang keturunan lah. Ayah dia minat memancing, atuk dia pun minat memancing. Jadi daripada kecil dia dah ikut ayah dan juga atuk dia. Masa Azmil kecil dulu, dia tak ada joran. Jadi dia gunakan dahan pokok. Dia cari dahan pokok yang bentuk dia elok sesuai untuk dijadikan joran. Dan kadang-kadang dia akan gunakan buluh. Dia ikat dahan pokok dan juga buluh ni dengan tali mengail tu. Dia letak mata kail dan dia cari umpan. Azmil akan cari kawasan yang ada tanah yang lembap. Dia cangkul dekat situ dan dia ambil cacing. Cacing itulah yang akan digunakan sebagai umpan. Macam itulah aktiviti Azmil. Daripada kecil memang memancing. Sampailah dia dah meningkat dewasa, sampai dah kahwin. Tapi bila dah kahwin, dah bekerja ni semua, dia dah ada joran lah. Dia dah tak gunalah dahan pokok, tak guna buluh macam dulu. Bila Azmil dah lama memancing, daripada kecil memancing sampai dia besar ni, dah banyak tempat yang dia pergi. Tak kira lah sungai, laut, lombong, paya, tali air, dekat sawah padi, semua dia mengail. Dan sepanjang Azmil mengail tu, dah macam-macam kejadian misteri berlaku pada dia. Kalau setakat terdengar bunyi-bunyi ataupun suara yang pelik-pelik ni dan terlampak kelibat yang lalu lalang ni memang dah biasalah. Tapi dalam banyak-banyak kejadian seram tu, ada satu kejadian ni yang dia tak dapat lupa sampai sekarang. Kejadian tu berlaku apabila Azmil dan juga kawan dia yang bernama Zainal pergi memancing di sebuah lombong tinggal. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2009. Dah lama lah berlaku. Tapi Azmil masih lagi ingat, masih segar dalam ingatan dia. Pada satu malam, kawan Azmil yang bernama Zainal ni, Zainal ni kawan baik Azmil lah daripada zaman sekolah dulu, dan diorang berkongsi hobi yang sama, hobi dan minat yang sama. Hobi tu tak lain tak bukan adalah memancing. Pada malam tu Zainal ajak Azmil pergi memancing di sebuah lombong tinggal di Puchong, Selangor. Tapi malam tu ada satu benda yang pelik. Azmil pada malam tu macam tak ada mood, macam berat hati, malas nak pergi. Dia tak pernah jadi macam tu. Biasanya sebut aja memancing, dia akan on, tak kira lah macam mana pun. Sebab dia memang minat memancing. Tapi pada malam tu entah kenapa, dia rasa berat hati nak pergi. Tapi memandangkan si Zainal ni, kawan baik dia ni, bersungguh-sungguh, beria-ria ajak dia pergi memancing dekat lombong tinggal tu. Jadi akhirnya Azmil pun setujulah, ikutlah si Zainal ni pergi memancing dekat lombong tinggal tu. Azmil dan juga Zainal bertolak daripada rumah selepas waktu maghrib. Bila Azmil dan juga Zainal dah sampai dekat lokasi tu, dekat lombong tinggal tu, diorang tengok dah ada 2-3 orang lagi, orang yang memancing di kawasan tu. Dan pada masa tu, cuaca agak berangin. Memang syok lah kalau nak mengail pada masa tu. Dan kalau tengok suasana masa tu macam nak hujan. Jadi Azmil dan juga Zainal pun mulalah bersiap. Ambil joran, ambil semualah, umpan semua, dan carilah tempat nak duduk, nak mula mengail. Bila dah siap pasang umpan semua, dah baling umpan tu dalam air, betul lah jangkaan diorang. Tiba-tiba angin makin kencang dan hujan gerimis mula turun. Bila hujan dah turun, Azmil dan Zainal perasan yang pemancing 2-3 orang lagi ni dah mula bangun. Nampak diorang ni dah berkemas-kemas barang, seolah-olah nak balik. Masa 2-3 orang pemancing ni berjalan hampir dengan Zainal dan juga Azmil, salah seorang daripada pemancing tu bersuara. Pemancing ni adalah orang tua lah yang bercakap ni. Dia berpesan kepada Azmil dan juga Zainal,
Katanya, "Dik, kalau boleh, janganlah memancing lama sangat dekat sini. Kawasan ni keras." Macam itulah pesan orang tua tu. Azmel dan Zainal hanya sekadar senyum saja dan menganggukkan kepala tanda faham. Tapi pada masa tu, Azmel dan juga Zainal tak berapa endahkan sangat apa yang orang tua tu cakap. Dan pada masa yang sama, Azmel mula rasa umpan dia disambar oleh ikan. Azmel dah mula excited lah pada masa tu. Dan selang beberapa saat selepas tu, umpan Zainal pula disambar ikan. Bila umpan dah mengena macam tu, si Azmel dan juga Zainal ni rasa seronok lah, rasa excited. Dan diorang dah lupa apa yang pakcik tu cakap tadi. Tak lama lepas tu, Azmel berjaya menaikkan seekor ikan. Samalah macam Zainal. Dan diorang teruskan lagi. Letak umpan dan campak lagi. Dapat lagi seekor. Macam itulah keadaan diorang pada malam tu. Pada masa tu, di kawasan Lombong Tinggal tu dah tak ada orang. Cuma tinggal Azmel dan juga Zainal aja dekat situ. Sedang diorang berdua ni leka memancing, tiba-tiba di tengah-tengah lombong tu, kelihatan ada satu pusaran air. Azmel dan Zainal dah perasan pada masa tu, tapi pada masa tu pusaran air tu kecil. Jadi diorang berdua buat tak tahu je lah. Tapi lama kelamaan, pusaran air dekat tengah-tengah lombong tu menjadi semakin besar. Sehingga kan air di lombong tu seolah-olah berombak. Bila Azmel dan juga Zainal dah nampak keadaan tu, pusaran air tu dah makin besar, dah berombak air dekat lombong tu, diorang pun dah mula risau. Jadi diorang berdua buat keputusan untuk kemas barang. Kemas barang dan balik. Ambil joran, lepas tu ambil ikan yang dah ditangkap tadi. Dan diorang berdua pun naiklah ke tebing. Bila Azmel dan juga Zainal dah sampai dekat tebing lombong tu, Azmel memandang ke arah pusaran air tadi. Pada masa tu, Azmel terkejut. Terkejut dan tak percaya apa yang dia nampak. Azmel nampak ada satu lembaga perlahan-lahan keluar daripada permukaan air di lombong tu. Lembaga tu bentuk macam manusia. Badan lembaga tu berwarna hitam, hitam berkilat. Dan lembaga tu memiliki sepasang mata yang berwarna merah. Azmel nampak lembaga tu betul-betul memandang ke arah mata dia. Maknanya Azmel dan juga makhluk tu, lembaga tu, bertentang mata lah pada masa tu. Tubuh Azmel menjadi kaku. Dia tak boleh bergerak. Masa tu Azmel nampak lembaga yang berwarna hitam berkilat tu mula bergerak. Bergerak mengharung air lombong tinggal tu. Setiap kali lembaga berwarna hitam tu bergerak mengharung air, air di sekitar lembaga tu berombak dengan sangat kuat. Sehingga air tu menghempas di tebing lombong tu. Azmel tak boleh buat apa-apa pada masa tu. Badan dia kaku, tak boleh bergerak. Benda yang sama berlaku pada mata dia. Azmel ni seolah-olah tak boleh nak alihkan pandangan dia, pandang ke arah lain. Mata Azmel seolah-olah terpaku, terus memandang ke arah lembaga yang berwarna hitam berkilat tu. Tak lama lepas tu, Azmel mula rasa pening kepala. Pening kepala dan pandangan dia mula kabur. Akhirnya Azmel pengsan dekat situ. Bila Azmel tersedar, Azmel tengok dia dah berada di rumah. Di sekeliling dia ada ramai orang. Ada isteri dia, ada Zainal, ada ahli keluarga dia dan beberapa orang jiran-jiran dia. Jadi Azmel ni tanyalah Zainal, apa yang dah jadi ni? Zainal pun mulalah bercerita kepada Azmel. Zainal kata, lepas diorang berdua dah naik ke tebing lombong tu, masa tu hujan dah makin lebat. Tapi yang peliknya, Zainal cakap dia nampak Azmel ni tak bergerak dekat tebing lombong tu. Dan Azmel asyik terpandang ke arah lombong. Tak tahulah apa yang Azmel ni tengok. Masa tu pusaran air masih lagi besar. Dan keadaan air di lombong tu masih lagi berombak-ombak. Jadi Zainal fikir mungkinlah si Azmel ni pandang ke arah pusaran tu. Hujan dah makin lebat pada masa tu, tapi si Azmel ni masih lagi tak berganjak. Berdiri kaku aja dekat situ. Zainal dah mula risau. Dia tengok member dia ni macam pelik je. Tiba-tiba, tak semena-mena Zainal tengok Azmel ni tumbang. Pengsan. Lagilah risau, lagilah pelik si Zainal ni. Zainal pun cepat-cepatlah pergi ke arah Azmel. Bila Zainal dah sampai dekat Azmel tu, tiba-tiba bulu roma dia meremang. Meremang habis satu badan. Dan pada masa itulah, si Azmel ni, mulut dia mula mengeluarkan buih. Dan dia mula meronta-ronta. Tangan Azmel pada masa tu terkapai-kapai. Seolah-olah orang sedang lemas. Masa tu, keadaan sekeliling mula berubah. Angin jadi makin kencang. Dan bila Zainal tengok dekat lombong, Zainal nampak pusaran air tu dah makin besar dan makin kuat. Zainal tahu pada masa tu memang ada benda tak kena.
Si Azmel ni memang dah tak ada benda lain lah ni. Memang dah histeria, memang dah kena rasuk. Jadi Zainal mulalah berikhtiar. Zainal azan pada masa tu. Dia laungkan azan sekuat hati. Bila selesai aja si Zainal ni azan, barulah keadaan sekeliling mula reda. Azmel pun dah tak meronta-ronta lagi. Pusaran air di lombong tu dah mula mengecil dan akhirnya hilang. Tapi masalah tak habis lagi. Macam mana nak bawa balik si Azmel ni? Jadi Zainal buat keputusan untuk call kawan-kawan dia. Call kawan-kawan dia minta tolong untuk datang ke lombong tinggal tu. Akhirnya diorang semua pun berjayalah bawa balik Azmel ni ke rumah Azmel. Bila Azmel dengar cerita daripada Zainal tu, dia terkejut lah. Dia tak sangka lah sampai jadi macam tu. Dan pada masa itulah Azmel tahu. Jadi maknanya dia seorang aja nampak lembaga yang berwarna hitam berkilat mengharung air lombong tu. Masa tu badan Azmel rasa lemah. Lemah dan dia rasa seram sejuk. Tak lama lepas tu adalah ahli keluarga Azmel ni panggilkan seorang Tok Haji ni. Nama dia Haji Mat. Bila Haji Mat dah sampai ke rumah Azmel, Haji Mat pun mulalah merawat. Merawat, memulihkan semangat si Azmel ni. Bila Haji Mat dah selesai buat rawatan pulihkan semangat tu, Haji Mat cakap, Azmel ni dah terkena lintasan hantu air. Tak pastilah apa yang Haji Mat ni cakap betul ke tak tahulah. Kejadian tu membuatkan Azmel bercuti panjang. Bercuti panjang daripada mengair. Lama jugalah, lebih kurang 6 bulan. Azmel jadi trauma nak pergi mengair, terutamanya pada waktu malam. Tapi selepas 6 bulan tu, rasa trauma tu perlahan-lahan hilang. Dan Azmel mula memancing lagi. Tapi tak sama macam dululah. Dia lebih berhati-hati dan lebih peka dengan keadaan sekeliling. Macam malam kejadian tu, kalau dia dengar nasihat daripada orang tua yang nak balik tu, mesti dia tak kena rasuk macam tu. Orang tua tu dah pesan, janganlah memancing lama sangat di kawasan tu. Kawasan tu keras. Tapi nak buat macam mana? Dia dah leka pada malam tu. Kisah kedua diceritakan dan dialami oleh Nevin. Perkara ni berlaku pada tahun 2008. Pada masa tu, Nevin dan juga kawan-kawan dia dan juga sepupu dia baru habis daripada peperiksaan SPM. Maknanya, pada masa kejadian ni berlaku, diorang ni masih lagi remaja, masih muda lah. Bila dah habis SPM ni, diorang enjoy lah. Dan masing-masing berpakat untuk tak nak mula bekerja lagi. Nak enjoy dulu. Setiap hari, Nevin, sepupu dia dan juga beberapa orang kawan dia selalu lepak sama-sama. Diorang ni, kalau lepak, selalu tonton cerita seram. Minat diorang sama. Diorang suka benda-benda yang seram ni. Suka menonton movie seram, cerita-cerita seram. Dan diorang selalu menonton aktiviti tim paranormal. Lama-kelamaan, Nevin and the gang ni dapat idea untuk tiru apa yang tim paranormal buat. Jadi diorang semua ni berpakat. Setiap malam Jumaat, diorang akan pergi ghost hunting. Macam yang tim paranormal selalu buat lah. Setiap malam Jumaat, diorang akan pergi ke tempat-tempat yang berpotensi untuk jumpa perkara-perkara paranormal ni. Antaranya adalah kubur. Diorang pergi ke kubur-kubur. Kadang-kadang diorang masuk ke hutan. Dan yang paling kerap, diorang pergi ke bangunan-bangunan terbengkalai. Bangunan-bangunan lama yang kosong. Jadi bila masa berjalan ni, tim diorang makin lama makin ramai. Sehingga mencecah 10 orang. Bila dah ramai ahli ni, dapat banyaklah info. Yang ni cakap, pergi dekat sini. Dekat sini, ada satu lokasi yang dikatakan berhantu. Macam tu lah, banyak info yang dapat. Sampailah satu hari, ada salah seorang daripada tim Nevin ni cakap, dia dengar kabar-kabar angin yang mengatakan di area Puchong tu ada satu banglo 3 tingkat yang dah lama ditinggalkan. Dan katanya banglo 3 tingkat tu berhantu. Bila Nevin dan juga ahli kumpulan yang lain ni dengar, jadi seronok lah, excited lah nak pergi. Pada masa tu, tim paranormal Nevin ni berjumlah 10 orang ahli, termasuklah dengan Nevin sendiri. Dan macam biasa, bila dah dapat target lokasi tu nak pergi ke mana, diorang pun bergeraklah malam Jumaat. Jumaat malam tu, naik 2 kereta dan mula menuju ke arah lokasi tu. Pada pukul 12.30 tengah malam, akhirnya diorang pun sampailah ke banglo tu. Tapi ada satu masalah. Kawasan banglo 3 tingkat tu, semak dia terlalu tebal dan tinggi. Katanya, tinggi semak tu sampai mencapai 1.4 meter. Dah nak hampir sama tinggi dengan orang. Jadi tak boleh nak parking lah kereta tu dekat dengan banglo tu. Terpaksa parking jauh sikit.
Jadi diorang semua pun mulalah berjalan menuju ke arah banglo tu. Dia selak lah semua semak-semak yang tinggi tu, berjalan melalui lorong yang sempit. Nevin adalah orang yang paling depan. Dia berjalan sambil menggunakan handset dia, merakam dan mengambil gambar. Yang lain-lain dekat belakang ni samalah, tapi diorang tak rakam. Diorang just gunakan handset tu untuk on lampu torchlight yang ada pada handset tu. Bila sampai dekat depan banglo tu, Nevin tengok pintu memang terbuka. Diorang pun mulalah masuk. Tapi pada masa tu ada 3 orang ahli, termasuklah dengan sepupu Nevin sendiri. Diorang bertiga ni tak nak masuk, sebab katanya diorang ni rasa terlalu takut. Selalunya diorang ni tak macam tu, tapi pada malam tu tak tahulah. Diorang bertiga ni jadi takut. Jadi diorang buat keputusan untuk tunggu saja dekat luar. Nevin cakap, tak apalah, tunggu je lah dekat luar. Jadi tinggallah 7 orang ahli saja yang masuk dalam banglo tu. Bila diorang bertujuh ni, termasuk Nevin, masuk aja dalam banglo tu, diorang tengok banglo ni kosong. Tak ada satu pun perabot yang ditinggalkan di banglo tu. Dan di dinding-dinding banglo ni ada banyak lukisan. Lukisan yang dihasilkan mengguna cecair yang berwarna merah. Tak tahulah apa lukisan tu dihasilkan oleh darah ke ataupun cat ke, tak pasti. Tapi lukisan tu semua berwarna merah. Dan lukisan tu semua ada nombor. Tak tahulah apa motif nombor-nombor tu ditulis pada setiap lukisan tu. Bila Nevin dah habis explore dekat tingkat pertama ni, dekat ground floor ni, Nevin nak naik ke tingkat yang kedua. Masa nak naik tangga tu, nak menuju ke tingkat 2 ni, Nevin mula nyalakan rokok. Bila Nevin dan juga kawan-kawan yang lain ni dah sampai dekat tingkat nombor 2, tiba-tiba dia rasa meremang. Nevin rasa seram sejuk pada masa tu. Jadi Nevin tanya kawan-kawan dia yang lain, rasa tak seram sejuk? Pada masa tu ada yang mengangguk dan ada yang menggeleng. Maknanya tak semua orang rasa seram sejuk pada masa tu. Akhirnya Nevin pun buat keputusan untuk turun balik. Turun pergi ke ground floor. Kawan-kawan dia yang lain ni ikutlah. Semuanya turun ke tingkat bawah. Bila Nevin dan juga kawan-kawan yang lain ni, bertujuh ni, dah turun ke bawah, diorang nampak kawan diorang dan juga sepupu Nevin ni, bertiga, yang tadinya duduk dekat luar, sekarang ni dah berada dekat dalam rumah. Jadi Nevin tanyalah, kenapa tadi cakap takut nak masuk? Sepupu Nevin pun cakap, tak ada apalah, jomlah kita balik. Disebabkan pada masa tu Nevin rasa tak sedap hati, dia rasa macam ada benda tak kena, dia pun bersetujulah dengan sepupu dia ni untuk balik ke rumah. Nevin tanya dulu kawan-kawan yang lain ni, dan semuanya bersetuju, jomlah kita semua balik. Tapi pada malam tu, Nevin dan juga kawan-kawan dia yang lain ni, 10 orang ni, tak terus balik ke rumah. Diorang pergi dekat satu restoran ni, lepak dulu dekat situ dan makan malam dekat situ. Masa diorang semua berada di restoran tu, sedang menunggu makanan sampai, Nevin perasan sepupu dia dan 2 orang lagi ni, yang 3 orang ni, diam aja tak cakap apa-apa. Dan muka diorang nampak pucat. Jadi Nevin tegurlah, kenapa ni? Ada apa? Tapi sepupu Nevin dan juga 2 orang lagi ni tak nak cerita apa-apa. Katanya tak ada apa-apalah. Dipendekkan cerita, selepas diorang semua selesai makan malam tu, diorang semua pun balik. Nevin dan juga sepupu dia pada masa tu memang tinggal serumah. Bila dah sampai dekat rumah, Nevin tanya sekali lagi sepupu dia ni. Dia tanyalah, kenapa ni? Korang ada nampak apa-apa ke tadi? Tapi sepupu Nevin tak nak cakap apa-apa. Dia cakap tak apalah, tak ada apa-apa, kau tidur je. Bila Nevin dengar sepupu dia cakap macam tu, tak apalah, nak buat macam mana kan? Tak nak cerita. Nevin pun masuklah dalam bilik dia, dan mula berbaring. Masa Nevin berbaring tu, Nevin ambil lah handset dia ni. Dia buka balik, dia tengok balik gambar-gambar dan juga video-video yang dia ambil tadi. Nevin pun mula tengok satu-satu gambar. Sampai dekat satu gambar ni, gambar tu adalah gambar pertama yang Nevin ambil bila sampai dekat depan banglo tu. Dekat gambar tu, gambar masih dekat luar banglo, mula-mula dia orang sampai tu, Nevin perasan ada satu benda yang pelik. Dekat sebelah kanan atas gambar tu, ada satu titik yang berwarna putih. Nevin tengok betul-betul gambar tu. Nevin pasti, dia pasti, tadi, masa mula-mula dia sampai dekat banglo tu, dia dan juga kawan-kawan dia sampai ke banglo tu, tak ada titik putih tu. Jadi Nevin cuba zoom gambar tu, tapi tak nampak apa-apalah. Bila dah jadi macam tu, Nevin malas nak fikir panjang lah. Dia pun dah letih, dah mengantuk. Dia buat keputusan nak tunjuk gambar tu dekat cousin dia, dekat sepupu dia esok pagi. Jadi Nevin pun tidur. Keesokan paginya, Nevin bercakap sekali lagi dengan sepupu dia.
kenapa korang bertiga masuk dalam banglo? Mula-mula sampai tu cakap takut. Kali ni sepupu Navin bercerita. Sepupu Navin cakap, masa diorang bertiga berada dekat luar banglo tu, diorang nampak dekat kawasan semak yang tinggi tu, ada sesuatu benda bergerak. Pada mulanya, benda bergerak dalam semak yang tinggi tu jauh daripada diorang. Tapi, tiba-tiba benda tu seolah-olah meluru, berlari ke arah diorang bertiga. Diorang ni apa lagi, memang takut lah pada masa tu. Dan disebabkan ketakutan tu lah, diorang bertiga ni berlari masuk ke dalam banglo tu. Bila Navin dengar sepupu dia cerita macam tu, dia rasa terkejut jugalah. Tak sangka sepupu dia dan juga dua orang kawan ni terkena gangguan macam tu. Dan pada masa tu lah, Navin baru teringat. Dia ada satu gambar yang dia nak tunjukkan kepada sepupu dia. Navin pun keluarkan handset dia. Dan dia cari balik gambar yang dia tengok semalam, yang ada titik berwarna putih tu. Tapi, bila Navin buka gambar tu, ada satu benda yang pelik. Titik yang berwarna putih tu, semalam, terletak di bahagian kanan, di bahagian atas gambar. Tapi bila dia buka pagi ni, dia tengok titik putih tu dah beralih tempat. Sekarang ni dah duduk di bahagian kiri gambar. Dan saiz titik yang berwarna putih tu seolah-olah membesar. Memang terkejutlah Navin pada masa tu. Dan bila dia tengok betul-betul, titik putih tu sebenarnya adalah muka orang. Tapi tak jelas lagi pada masa tu. Navin pun tunjuklah dekat sepupu dia. Dan pada masa tu, Navin bagi tahu dekat sepupu dia, titik yang kau tengok warna putih ni, yang besar ni, asalnya semalam masa aku tengok, duduk dekat sebelah kanan, sebelah atas gambar. Tapi bila aku tunjuk dekat kau pagi ni, titik ni dah berubah ke belah kiri dan dia jadi makin besar. Dan pada masa tu Navin bagi tahu dekat sepupu dia, cuba kau tengok betul-betul titik putih ni, nampak tak macam muka orang? Masa tu sepupu Navin terkejut. Terkejut sebab dengar apa yang Navin cakap. Titik tu dah berubah dan bila dia tengok betul-betul, memang betul macam ada muka orang. Masa tu Navin dan juga sepupu dia nak tunjuk lah, kita pergi kumpul lah, panggil semua member kita, kita tunjuk gambar ni dekat dia orang. Jadi Navin pun ambil lah handset tu, simpan dalam poket, call kawan-kawan semua berkumpul. Dan bila dah berkumpul tu, Navin pun keluarkan balik handset dia, tunjuklah dekat member yang lain ni. Yang mengejutkan, bila Navin buka balik handset tu, gambar tu makin membesar. Titik putih tu makin membesar. Dan kali ni memang jelas kelihatan. Titik putih tu rupanya adalah wajah seorang wanita tua, yang berwarna putih pucat. Dan wanita tua tu sedang tersenyum memandang ke arah kamera Navin. Navin hampir-hampir terlepas handset dekat tangan dia sebab terlalu terkejut. Bila member Navin tengok, dia orang tanyalah, ni gambar semalam ke? Navin pun bagi tahulah apa yang terjadi sebenarnya. Navin pun ceritalah dekat dia orang ni semua. Dia bagi tahulah, malam tu lepas kita balik tu, aku buka gambar ni, aku tengok titik putih ni dia duduk dekat belah kanan atas gambar. Tapi bila aku tunjuk dekat dia ni, dekat sepupu aku ni, dia bagi tahulah, titik tu beralih dan jadi makin besar. Dan bila aku sampai dekat korang tengok titik ni dah jadi besar dan nampak muka tu. Bila kawan-kawan Navin ni dengar apa yang Navin cakap, dia orang semua berasa takut. Dan pada masa tu, Navin sendiri yang hapuskan gambar tu, delete gambar tu daripada handset dia. Sebab katanya, Navin ni selalu teringat-ingat wajah wanita tua yang berwarna putih pucat tu tersenyum ke arah kamera dia. Gambar yang saya gunakan dalam video ni, untuk lampiran video ni, adalah gambar hiasan saja. Dan gambar ni dihasilkan oleh kawan Navin untuk menceritakan perkara ni. Jadi gambar tu bukan gambar original lah, tapi lebih kurang macam tu lah penampakan pada gambar tu. Tapi kalau anda perasan, wajah yang dalam gambar buatan ni, dia tak senyum. Tapi di gambar yang asal, wanita tua yang berwarna muka dia berwarna putih pucat tu tersenyum. Jadi gambar asal lebih seram lah. Tak pastilah sama ada tim paranormal Navin ni masih lagi meneruskan aktiviti paranormal tu ataupun dah berhenti. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.